Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tentang biografi Fazlur Rahman, yang mana nama sebenar beliau adalah Fazlur Rahman Malik. Beliau dilahirkan di Hazara, Pakistan pada 21 September 1919. Beliau juga wafat di Chicago, Illinois pada 29 Julai 1988. Beliau juga menghafal Al-Quran pada usia seawal 10 tahun. Beliau juga merupakan pengikut mazhab Hanafi yang sangat kuat. Ayahnya adalah Maulana Shihab Ad-Din, adalah seorang alumni Darul Ulum, sekolah menengah terkemuka di Deoband, India. Di sekolah ini, Shihab Ad-Din belajar dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Maulana Mahmud Hassan yang lebih popular dengan Sheikh Al-Hind dan seorang faqih ternama, Maulana Rashid Ahmad Gangohi. Beliau memperoleh pelajaran berupa nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, kesetiaan dan cinta. Pada tahun 1933, beliau melanjutkan pendidikannya di sebuah institusi moden di Lahore. Selesai sekolah menengah, beliau melanjutkan pendidikannya dengan mengambil bahasa Arab dalam penumpuhan beliau. Pada tahun 1940, beliau berhasil mendapat gelaran Bachelor of Art. Pada tahun 1962, beliau diminta oleh Ayub Khan untuk memimpin lembaga riset Islam iaitu Islamic Research Institute dan menjadi anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam iaitu The Advisory Council of Islamic Ideology. Di sekitar dekad 50-an, Fazlur Rahman menghasilkan karya-karya yang bersifat sejarah. Seperti dalam sekitar 50-an, Fazlur Rahman hanya menghasilkan karya-karya yang bersifat sejarah seperti Avicenna's Psychology 1952, Avicenna's The Enigma dan Prophecy in Islam iaitu Philosophy and Orthodox 1958. Antara karya-karya Fazlur Rahman adalah mutiara-mutiara pemikiran yang dihasilkan oleh Fazlur Rahman, di antaranya adalah Islamic Methodology History 1965 dan Islam 1966. Buku kedua Fazlur Rahman adalah bertajuk Islam. Buku ini memaparkan perkembangan umum agama Islam selama 14 abad. Oleh kerana itu, menjadi wajar ketika buku ini menjadi dasar penghantar umum tentang pengajaran-pengajaran Islam. Buku berikutnya adalah yang dihasilkan oleh Fazlur Rahman adalah Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, iaitu memperlihatkan tentang secara mendalam berkaitan isu-isu Islam dan umatnya. Buku seterusnya adalah Health and Medicine in Islamic Tradition, iaitu buku ini menerangkan tentang sistem kepercayaan dan Islam sebagai sebuah tradisi perubatan manusia. Pemikiran Fazlur Rahman dapat dibahagi kepada 3 fasa iaitu fasa pertama, fasa Pakistan dan fasa Chicago. Fasa pertama berlangsung sekitar tahun 50-an dan pada fasa ini beliau hanya menghasilkan karya yang bersifat sejarah. Fasa Pakistan merupakan tahap kedua daripada perkembangan pemikiran Rahman yang berlangsung sekitar tahun 60-an. Faktor daripada pemikiran beliau adalah apabila yang pertama berlakunya sebuah kontroversi di Pakistan dalam kalangan pemikiran moden, tradisional dan fundamental. Kontroversi ini berlaku atas sebab ketiga-tiga golongan ini memberikan pandangan tentang definisi Islam di negara Pakistan yang memang bertujuan supaya umat Islam di Pakistan dapat hidup selaras dengan tuntutan Islam. Yang kedua, pengalaman beliau ketika menetap di Barat jelas menyedarkan dirinya tentang hakikat yang dihadapi oleh golongan Islam dalam arus modernisasi. Yang ketiga, pengalaman memegang jawatan penting dalam Advisory Council of Islamic Ideology mendorong Rahman untuk lebih menekankan kepada mendefinisikan semula Islam dari sudut pandangan moden, khusus bagi negara Pakistan dan dunia Islam secara umumnya. Fasa yang ketiga adalah fasa Chicago yang berlaku apabila perpindahannya ke Chicago. Pada waktu ini, seluruh karya Rahman yang dihasilkan mencakup kajian sejarah Islam dan normatif. Terdapat berbagai pemikiran yang dihasilkan oleh beliau, antaranya ialah mengenai Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, serta pemikiran mengenai pendidikan tinggi Islam. Pemikiran Fazlur Rahman berbeza dengan tokoh-tokoh kontemporari yang lain. Fazlur Rahman menjadikan Al-Quran sebagai rujukan penelitian bagi membangunkan konsep dan metodologi yang ditafsirkan daripada Al-Quran.
Peradaban yang berkembang pada masa itu adalah Islam sedang menghadapi perlawanan kuat dari Barat. Tentangan dengan arus kemodenan menuntut Islam untuk menguatkan lagi ideologinya. Walaupun Fazlur Rahman banyak menimba ilmu daripada para sarjana Barat, tidak bererti beliau berfikiran sama dengan para sarjana tersebut. Fazlur Rahman tetap kritis dalam menilai pandangan yang dibuat oleh para orientalis. Beliau mengakui bahawa buku yang bertajuk Islam yang diterbitkannya pada tahun 1966, di antara isinya beliau berusaha mengkritik dan memberi pencerahan mengenai kekeliruan pandangan orientalis terhadap Islam, bahkan beliau menolak secara tegas pemikiran orientalis. Dalam artikel lainnya, bahkan Fazlur Rahman juga mengkritik sistem politik dan sosial yang dikembangkan oleh Barat yang terlihat jauh menyimpang daripada kebaikan. Sikap yang demikian adalah sebagai bukti bahawa Fazlur Rahman mempunyai ideologi pemikiran Islam yang mendalam. Okey, sumbangan Fazlur Rahman. Yang pertama adalah memperkenalkan pemikiran terhadap sumber asas Islam, iaitu ijtihad dan ijtima' berdasarkan buku yang bertajuk Islamic Ideology. Telah mengemukakan tentang konsep ijtihad dalam usaha untuk membawa perubahan dan kemajuan dalam kalangan masyarakat. Okey, pendapat Fazlur Rahman ni, pintu ijtihad tak pernah ditutup. Cuma Muslim itu sendiri yang tidak berani dan tidak melaksanakannya atas alasan ingin mengekalkan struktur hukum yang sedia ada dan ingin menjaga perpaduan. Kira kat sini Fazlur Rahman cakap kita sebagai manusia ni tak berani nak ubah sesuatu benda mengikut perlu asas lah. Maksudnya kita kekalkan apa yang ada, sedangkan kita mempunyai cara yang ditetapkan oleh Islam sendiri. Kita lebih menjaga perpaduan dan mengekalkan hukum yang sedia ada. Okey, yang kedua adalah menerapkan kepentingan moral dan penilaian Al-Quran sesuatu yang unik, iaitu menggunakan pendekatan sejarah seperti latar belakang Nabi serta perjuangan baginda. Okey, menggunakan sejarah Nabi pernah lalui dan perjuangan baginda, itu macam berdasarkan kisah-kisah Nabi, tentang cara pembelajaran Nabi. So Fazlur Rahman ni banyak menggunakan pendekatan tersebut untuk memberitahu bahawa kepentingan moral dan dari penilaian Al-Quran ni sesuatu yang betul-betul unik. Lepas tu Al-Quran perlu difahami dalam konteks yang tepat. Al-Quran perlu difahami bukan sekadar baca, tapi Al-Quran perlu difahami dengan segala maksud serta aplikasi dalam kehidupan, supaya Al-Quran ni bukan sahaja untuk dibaca tapi untuk difahami. Kesimpulannya, Fazlur Rahman merupakan seorang yang berintelektual tinggi. Beliau banyak memberikan warisan yang bermanfaat bagi manusia dari zaman ke zaman. Beliau juga meninggalkan sejarah kehidupan pribadinya yang dapat menjadi satu dokumen yang penting bagi kita. Latar belakang, sumbangan, karya dan pemikiran beliau dapat membuka mata masyarakat pada masa kini untuk tetap berjuang demi bangsa dan agama.